Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hormati yang hadir di majlis, Fadil Ustaz Kamarudin Siddiq, Kepala Sejaya Pertupas di Melaka. Tamu kita pada malam ini berbahagia Datuk Arif Sabri Abdul Aziz, bekas ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Manis Kan Pahang, yang juga merupakan ahli DAP, yang kita naikkan juga pada malam ini. Yang berbahagia Datuk Tamrin Tun Gafar, yang baru semalam menyertai keluarga besar kita Parti Islam se-Malaysia PAS. Jadi malam ini adalah ucapan sulung beliau sebagai seorang ahli PAS. Malam dia berucap di Taman Mewah, bukan ahli lagi, belum serah orang, lepas dia serah orang. Dan saya difahamkan beliau adalah merupakan ahli yang terpantau dapat keahlian. Malam dia serah orang, tadi mesyuarat Pak Ustaz luluskan keahlian dia. Dia kena betul-betul time dia. Time mesyuarat tu memang kita luluskan keahlian. Jadi dia lulus antara yang cepat lah, sama dengan kita pada malam ini. Dan insyaAllah sebentar lagi yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabu di malam Presiden insyaAllah akan hadir. Pimpinan-pimpinan PAS, pimpinan-pimpinan PKR dan DAP di semua peringkat, terusnya muslimin, muslimat, saudara dan saudari yang dihormati semua. Pertamanya marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berhimpun, berkumpul. Ramai orang tanya ni Ramadan pun kita buat ceramah. Ramadan lah kita kena banyak buat ceramah. Sebab Ramadan ini antaranya malam ini ialah kita memperingati Badar Al-Kubra. Pertentangan di antara benar dengan salah, di antara hak dengan batil. Jadi kalau Ramadan ini tidak boleh membina jiwa kita untuk mencari kebenaran, maka di bulan mana lagi yang kita nak cari kebenaran? Sebab itu bila kita diberikan amanah tentang puasa, tadi petang saya ada satu program di dekat dengan Kampung Musa itu, dalam Dul Bacang itu ada satu program ramai orang warga emas ni. Jadi saya tanya makcik berapa lama dah berpuasa. Kita je berpuasa lebih lama daripada Rasulullah berpuasa. Lama dah, ada orang saya rasa dah 60 tahun puasa, lebih lama daripada para Nabi berpuasa. Tapi kadang-kadang kita lupa, pernah tak kita tanya kenapa kita puasa? Sudah jadi kebiasaan. Sebab kita puasa itu berdasarkan kepada satu ayat yang Allah SWT turunkan kepada kita. Dan berdasarkan kepada ayat itulah yang kita beriman bahawa kita berpuasa. Berdasarkan kepada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu saja. Tapi manusia berdiri dalam puasa, sanggup terima segala kesukaran itu di atas kepatuhan dia kepada ayat yang diturunkan itu, suruh berpuasa. Contoh guru kita kan selalu mengajar saum. Siam itu daripada perkataan saum, puasa. Kalau seekor kuda itu kita suruh dia makan, dia tak nak makan, itu pun saum juga, puasa juga. Kita manusia ni disuruh berpuasa bukan sekadar terharap pada dahaga. Ada makan lain kita ini disuruh orang motivasi, kata kita nak buang karat dalam pemikiran kita, karat dalam diri kita. Itu orang motivasi lah, dikata karat-karat tu nak buang. Tapi kita masyarakat dalam negara kita ini bukan sekadar karat dalam diri kita, sikap dan sifat kita. Tapi kita yang paling penting, rakyat mesti buang karat dalam pemikiran kita. Antara karat besar
utamanya orang Melayu ini percaya bahawa kalau tak ada UMNO kita jadi susah. Ini kagak besar. Kalau tak ada UMNO ni kita rasakan Melayu akan hancur. Macam kalat dalam pemikiran Dr. Mahathir, dia sebut hanya UMNO sahaja boleh selamatkan Melayu. Sedangkan dia tahu bahawa dia ada agama Islam yang bukan sekadar menyelamatkan Melayu, tapi boleh menyelamatkan manusia. Sebab itu karat. Agak-agak Dr. Mahathir itu puasa dah berapa puluh tahun. Kita percayalah dia puasa berapa puluh tahun. Lama dah. Tapi karat pemikiran kadang-kadang tak boleh buat. Sebab itu di antara benda besar bulan puasa ini, saya ambil masa sedikit. Pimpinan-pimpinan besar kita ada hari ini. Saya bagi ni Datuk Arif biar dia cerita panjang sikit. Dia orang happy ni. Haram sokong. Ni ketiga hari ni haram sokong. Dengan Datuk Arif dia selesaikan. Dia happy. Saya ambil satu contoh Ramadan ini paling besar dalam pemikiran kita. Dan utamanya masyarakat Islam ialah tentang membazir. Al-Mubazirin Kanu Ikhwan Syayatin. Selalu kita sebut bazir saudara syaitan. Tapi dalam pemikiran kita, selalu kalau kita sebut tentang pembaziran, semua soal makan minum. Kalau anak kita beli makan banyak-banyak, kita marah dia. Kenapa kau beli lipat banyak-banyak kalau tak makan? Bazir. Makan minum, ya, ada sensitivity. Kadang-kadang anak-anak pun kita marah sebab mereka membazir hal makan minum. Tetapi kadang-kala masyarakat ini tak ada sensitivity kepada pembaziran penguasa-penguasa yang besar. Saya duduk-duduk, saya buatlah kira-kira. Kalau rakyat Malaysia ini kata kalau 10 juta orang berpuasa, 10 juta berpuasa, dia membazir sebiji kuih satu hari. Semua orang beli kuih, boleh makan 2 biji kuih ya. Semua beli 3 biji. Membazir 1 biji. Satu hari 10 juta orang membazir sebanyak berapa ringgit? Sebanyak 4 juta ringgit. Satu bulan Ramadan membazir sebanyak 120 juta ringgit. 10 juta orang membazir, beli kuih sekeping lebih, membazir sebanyak 120 juta. Tetapi bila kerajaan beli sebiji kapal selam yang harganya 3 bilion ringgit, bazirkan duit sehingga beli 6 bilion. Berapa banyak dia bazirkan? 3 bilion ringgit. 3 bilion ringgit itu boleh menampung 10 juta orang berbuka puasa selama 25 tahun Ramadan. Sebab itu kita kena ada sensitivity pada persoalan pembaziran kerajaan. Sebab itu bila kita lawan ini, bukan kita lawan suka-suka. Kalau pembaziran kuih, pembaziran martabak boleh beri kesan kepada keluarga, macam mana pembaziran besar yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin. Kitab pembaziran ini boleh rujuk dalam mana tu laporan audit negara. Itu kitab yang menunjukkan pembaziran pemimpin-pemimpin negara. Sebab itu kita lawan, bukan lawan sikit. Kalau anak kita boleh marah membazir. Anak kita beli martabak, dia lambatkan martabak. Mengamuk tak kita? Mengamuk. Tapi kerajaan yang membazirkan wang rakyat. Bila tengok ION Malaysia, oh itu bukan bazir, itu projek tak jadi. Ini pemikiran kita. 15 juta. Cuba beli martabak 15 juta, lambatkan dekat Sungai Melaka tu. Orang kata kita gila, jahat, bodoh. Tapi bila membazir dalam urusan kerajaan, beri barang 4,000 jadi 16,000. Yang double track itu baru kapal selam. Kapal selam boleh tampung orang berbuka puasa 25 tahun Ramadan. Itu belum lagi double track. Double track, pembaziran dia beli, sepatutnya projek itu 6 bilion jadi 12 bilion ringgit. Tambah lagi pembaziran 6 bilion, boleh tampung orang buka puasa 10 juta umat Islam boleh buka puasa selama 50 tahun. Tadi 25 tahun, ni 50 tahun. Campur 2, boleh tampung orang buka puasa untuk 75 tahun Ramadan. Ini pembaziran. Sebab itu kita mesti ada sensitivity. Rakyat semua, tak kira kamu Melayu, Cina, India, mesti lihat bahawa pembaziran ini akan beri kesan kepada negara kita. Kalau
keluarga, seorang bapa emang membazir, ekonomi keluarga jadi teruk, hutang bertimpa, simpanan jadi sikit, aja kita kerajaan laka. Memang negeri ini dipanggil negeri maju. Bila lalu tengok tu nampaklah macam maju. Tapi kalau tuan-tuan, duit dalam poket tinggal RM8, hutang ada 800, maju apa benda? Duit tinggal 8 juta ringgit, hutang kerajaan negeri 800 juta. Macam kita lah, duit RM8 dalam ni, hutang ada 800. Apa sistem kita? Apa penilaian kita? Sebab itu Ramadan ini sepatutnya kita mencelitkan diri kita, membuang karat pemikiran kita bahawa negara kita ini sebenarnya jauh boleh membangun, maju, dikayakan kalau pemimpin-pemimpin ini amanah. Sebab itu bila kita bawa mesej selamatkan Malaysia, bukan kita suka-suka, kerana kita tahu kalau negara kita ini diurus dengan cara yang sedemikian rupa, boros, membazir, menyeleweng, jadi kesannya adalah kepada kita semua. Sebab itu saya minta supaya kita ambil daripada peringatan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkatan ini, di samping kita perbanyakkan salat kita, di samping kita pertingkatkan Al-Quran kita, yang kita sebut tadarus itu, bukan setakat kita baca, tapi kita juga kena menghayati dan melihat amalan kita. Dan dalam masa yang sama, kita juga harus melihat bahawa perubahan besar dalam negara kita ini, kita tak boleh lari. Rakyat mesti sepakat. UMNO hari ini sudah jadi pelampau agama. Dengan rakyat dia cakap wasatiyah, wasatiyah, wasatiyah. Nak jadi sederhana. Tapi dia tak ada cara lain, diharamkan di AP pula. Itu biar Dato' Arif jawab. Ini cara mereka. Sebab itu kita kena ambil kesempatan ini, dengan bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan kita rakyat di Melaka, di Malaysia ini, kita tekad, bila pun masa dan tarikh pilihan raya, yakinlah bahawa perubahan di masa yang akan datang cukup perlu. Selamatkan negara kita, dan mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada perubahan yang kita buat itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allah. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih ucapan aluan kepada Tuan Kusno Jaya, dan insyaAllah selepas ini kita akan panahkan lagi dengan beberapa isu-isu yang terbaru di kalangan